Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsir kita. Pada pagi yang barakah ini, pagi Jumaat, ya, kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak yang menimpa kita pada di Malaysia ini, di negara kita, ya, mudah-mudahan seluruh Malaysia dapat menunaikan solat Jumaat, ya, dan dibuka kembali masjid-masjid dan surau serta pusat-pusat pengajian ilmu, madrasah-madrasah dan sebagainya, ya, mudah-mudahan dengan cara itu, dengan perantaraan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita semua, kerana masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan masjid-masjid adalah jantung ataupun hati bagi sesebuah qaryah. Jadi rahmat Allah Taala turun kepada ahli qaryah menerusi masjid. Daripada masjid itu, maka orang-orang yang datang ke masjid akan membawa balik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mengambil bahagian masing-masing daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkanlah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang kita lakukan secara online ini menarik pandangan rahmat Allah taala. Allah taala kasihan dengan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun selesai daripada pembacaan surah Al-Mulk, dan sekarang ini kita menyambung pengajian kita dengan surah yang baharu, iaitu surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah. Dan apa kaitan sebenarnya di antara surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah? Kaitannya ialah kerana Nabi SAW, seperti mana disebutkan dalam riwayat, dalam setengah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulk atau kama jaa fil hadis. Bahawasanya hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, hadis dalam Musnad Ahmad, bahawasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah ini, iaitu Alif Lam Mim Sajdah, iaitu Alif Lam Mim Sajdah yang kita akan mulakan pembacaannya pada hari ini, dan juga yang kedua ialah surah Tabarakallazi, itulah dia surah Al-Mulk yang telah pun kita tamatkan perbincangan mengenainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, surah As-Sajdah ini ialah surah Makkiyah. Ya, di antara surah-surah Makkiyah, bahkan surah As-Sajdah ini di antara surah Makkiyah yang terakhir yang turun sebelum hijrah. Ya, maknanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ya, sebelum itu antara surah-surah yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW secara penurunan wahyu ialah surah As-Sajdah. Dan surah As-Sajdah ini turunnya ialah selepas daripada surah Mu'minun. Selepas daripada surah Al-Mu'minun.
Dan juga dalam mengenai nama surah As-Sajdah ini ada disebutkan dalam setengah tafsir seperti mana tafsir Al-Alusi, bahawa surah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Madaji'. Al-Madaji', iaitu tempat-tempat tidur. Kerana dalam ayat ini, dalam surah ini ada disebutkan tentang madaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka itu menjauhkan lambung-lambung mereka. Maknanya menjauhkan rusuk mereka. Badan mereka ni mereka jauhkan daripada tempat tidur. Maksudnya apa? Mereka bangun malam. Mereka bangun malam. Ini akan disebutkan dalam surah As-Sajdah, kita akan baca insya-Allah. Jadi Imam Al-Alusi mengatakan bahawa dikatakan bahawa surah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Madaji'. Dan surah ini adalah surah Makkiyah seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian mengenai ayat, bilangan ayat dalam surah ini, ya, kalau mengikut mushaf yang ada pada kita ialah 30 ayat. Maka ia bersamaan dengan jumlah ayat dalam surah Al-Mulk. Subhanallah. Kalau kita lihat masanya pun sama, iaitu dibaca sebelum tidur. Bilangan ayatnya pun sama, 30. Cantik. Ya. Itulah susunan yang Allah Taala telah aturkan. Ya, 30. Jadi surah As-Sajdah 30 ayat, ya, dan menurut ulama Basrah 29 ayat. Sebenarnya ayat tu sama saja. Perbezaannya mungkin pada waqaf dan juga ibtidak. Mana nak berhenti, mana nak mula. Jadi tapi isi kandungannya sama, tidak ada mana-mana ayat yang gugur, sama sahaja. Ya, cuma dari segi waqaf, mungkin dari segi waqaf dan ibtidak, ataupun dari segi kriteria pemilihan ataupun penentuan waqaf ibtidak. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebutkan tadi kelebihan. Salah satu kelebihannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan setelah membaca dua surah, iaitu Alif Lam Mim Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Ya. Dan antara kelebihannya juga ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini pada dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ah Alif Lam Mim Tanzil wa hal ataka wa hal ata 'alal insan. Seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang fajar, iaitu sembahyang subuh pada hari Jumaat. Membaca apa? Membaca Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah, dan juga hal ata 'alal insan, surah Al-Insan. Ya. Maka kerana itu mazhab Syafi'i mengamalkan sunnah ini, maka kerana itu kita digalakkan membacanya ketika sembahyang subuh pada hari Jumaat. Pagi tadilah, pagi tadi. Tak kira sama ada kita sembahyang di masjid atau di rumah, sama ada kita sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sendirian. Kan, kalau kita seorang-seorang duduk dalam rumah, adakah kita disunatkan juga baca? Ya, kita disunatkan. Kita disunatkan baca. Tapi masalahnya, biasanya kalau sembahyang di rumah ataupun sembahyang seorang ni tak bacalah. Itulah masalahnya. Padahal ianya sunnah dan hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita sembahyang sendirian, baik lelaki maupun perempuan, maka seboleh-bolehnya bacalah surah As-Sajdah. Habis tu macam mana ustaz? Saya tak boleh nak baca sebab tak hafal. Inilah kita buat pengajian macam ni. Bila kita buat pengajian tafsir ini, kita tak akan ambil satu hari itu ataupun satu kuliah tu kita tak akan baca banyak. Kita akan baca 1, 2, 3 ayat. Paling banyak pun mungkin 5 ayat lah. Jadi 5 ayat tu dalam masa seminggu kita cuba hafal, sehinggalah kita bertemu dalam kuliah sesi yang akan datang untuk kita tambahkan ayat yang baharu. Maka dengan cara itu kita dapat hafal sedikit demi sedikit. Seminggu hafallah dalam 3 ayat, maka insya-Allah khatam kita khatam tafsir surah As-Sajdah ni kita pun hafal sebagaimana kita telah buat pada pengajian tafsir surah Al-Mulk. Diharapkan begitulah, ya, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahawa
Bagaimana adakah patutnya kita membaca setiap hari Jumaat ataupun digilir-gilirkan. Dia sebenarnya persoalan ini dia berbalik kepada kefahaman kita sebenarnya. Ya, para ulama mengatakan eloklah sekiranya sekali-sekala ditinggalkan. Maknanya ada subuh Jumaat yang mana kita tinggalkan pembacaan surah As-Sajdah dan juga Al-Insan. Tujuannya kata ulama, tujuannya ialah kerana khawatir ada ahli jemaah yang menganggap perkara itu suatu kemestian. Jadi sebenarnya perkara ini berbalik kepada kefahaman. Kalau kita sudah berikan kefahaman kepada masyarakat bahawa pembacaan surah As-Sajdah dan juga Al-Insan pada dalam solat subuh pada hari Jumaat, ini bukanlah suatu kemestian, hanyalah sekadar sunat sahaja. Kalau kefahaman itu sudah diberikan, maka tidak ada masalah. Buat untuk apa ni, kalau kita baca setiap kali subuh hari Jumaat pun tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah apabila ada yang beranggapan suatu kemestian. Maka ini dia melihat kepada tempat lah. Ada tempat perlu untuk digilir-gilirkan. Ada tempat yang tak apa. Bahkan ada tempat macam di surau tempat saya bertugas, di Surau An-Nur, Bandar Baru Bangi, Seksyen 1. Mereka memang nak baca. Memang nak imamnya baca surah surah As-Sajdah dan juga Al-Insan. Ya, dan mereka tahu itu bukanlah suatu kemestian, tapi mereka yang nak. Mereka yang nak memilih begitu. Jadi dia ikut tempat. Kalau tempat yang merasakan benda tu wajib, maka eloklah kita beri kefahaman dan kita gilirkan dengan surah yang lain. Kalau sekiranya tempat itu memang ada setengah tempat surau masjidnya mungkin tak hidup, tak ramai ahli jemaah, maka kita bacalah surah As-Sajdah dan juga Al-Insan setiap hari Jumaat pun tak apa. Kan? Bahkan kita galakkan orang datang, jom datang Esok subuh kita datang sama-sama kita dengar surah As-Sajdah dan juga Al-Insan. Dia jadi daya tarikan, dia jadi satu poin untuk kita berdakwah. Jadi dia berbeza mengikut tempat dan situasi. Ala kulli hal, membaca surah As-Sajdah dan juga Al-Insan dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat adalah sunat. Tak kira sama ada sembahyang di masjid, di surau atau di rumah, sama ada berjemaah maupun sendirian, sama ada lelaki maupun perempuan. Tapi kalau perempuan baca sendirilah kan. Tapi tak ada masalah baca sendiri. Tak ada masalah. Kemudian kalau kita baca berkenaan dengan pengamalan sunnah ini, adakah dikira sunnah juga kalau sekiranya kita baca surah As-Sajdah tu pada subuh, dalam sembahyang subuh hari Jumaat, kita bahagi dua. Ini ada berlakulah di setengah tempat. Surah As-Sajdah tu dibahagikan dua. Ya. Pada rakaat pertama dibaca dua muka surat sehinggalah wa ammal ladzina fasaku. Kemudian rakaat kedua dia tak baca Al-Insan, dia baca muka surat yang ketiga, iaitu wala nuziqannahum. Adakah dikira dia telah mempraktikkan sunnah ini? Sebenarnya kata para ulama, sebenarnya pembacaan surah As-Sajdah pada hari Jumaat dalam sembahyang subuh itu bukanlah bertujuan untuk mendapatkan sujud tilawah tu. Ramai orang salah anggap. Dia bahagikan dua, dia kata apa? Kalau bahagi dua tak apalah, paling kurang dapatlah sujud. Sebenarnya bukan sujud itu yang dikejarkan. Bukan sujud itu matlamat. Matlamatnya ialah untuk membaca surah itu sebenarnya. Menghabiskan bacaan surah itu. Maka oleh kerana itu, kalau boleh bacalah semua dalam satu rakaat. Kalau sekiranya kata panjanglah ustaz, nanti ada orang nak pergi kerja apa semua, kalau macam tu tak payah bacalah. Tak payah baca. Tapi kalau sekiranya imam sedang membaca, dia memang berazam nak habiskan, tapi dalam ketika mana dia sedang membaca surah As-Sajdah dalam rakaat pertama tu, tiba-tiba dia merasakan dia ada keperluan. Dia kata, alamak, dia terlupa, dia ada perkara penting yang nak dibuat. Ataupun dia tiba-tiba dengar ada bayi menangis, atau dia teringat ada pakcik tua uzur, maka tak ada masalah lah dibahagikan dua. Sebab itu bukan dirancang dari awal. Jadi yang sepatutnya dirancang dari awal, yang ditujukan matlamatnya ialah untuk membaca sepenuhnya surah As-Sajdah dalam satu rakaat. Barulah ia bertepatan dengan sunnah. Bukannya asal ada sujud sejadah.
Bukan. Kalaulah maksud dan tujuan membaca surah As-Sajdah ni untuk mendapatkan sujud sejadah, maka baca ayat lain pun tak apa. Masalahnya Rasulullah SAW tidaklah pula diketahui, wallahu alam lah, setakat saya tahu, tak pernah pula Rasulullah SAW gantikan surah As-Sajdah dengan surah yang lain yang lebih pendek, yang ada sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Tidak ada. Maka oleh kerana itu, kita bacalah sepenuhnya. Kalau khuatir panjang dan sebagainya, maka eloklah kita pilih surah lain pun tak apa. Seperti mana kita sebutkan tadi, ya, bukanlah ini suatu kewajipan. Baik, kita lihat pula kronologi surah As-Sajdah. Dalam surah ini, tema utamanya ialah akidah. Dalam surah-surah Al-Quran ini, ada kalanya temanya berbentuk kewanitaan contohnya. Contohnya surah An-Nur. Surah An-Nur itu banyak hukum hakam tentang wanita. Surah ada tema tentang kekeluargaan, surah At-Talaq, surah An-Nisa, dan ada surah yang banyak cerita tentang Bani Israel dan sebagainya lah. Jadi dalam surah As-Sajdah ini, tema utamanya ialah akidah. Boleh dikatakan semua cabang akidah disentuh walaupun secara lalu. Ya, kita lihat pada awal surah As-Sajdah ini, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan menceritakan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Keagungan Al-Quranul Karim, Tanzilul Kitab. Mula-mula Allah ceritakan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang nikmat Allah. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim allazi ahsana kulla syai'in khalqah. Allah ingatkan pada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita supaya kita ni kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang ketiga, kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kekeliruan orang-orang musyrikin, syubhat orang-orang musyrikin yang tidak mempercayai hari kebangkitan, hari hisab. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya. Itu pun berkenaan dengan akidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang mukmin yang berbeza sungguh, bercanggah sungguh dengan orang musyrikin. Yang mana orang mukmin ini, mereka ni mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata tak sama di antara orang mukmin dengan yang bukan mukmin. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang Allah Taala telah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini memberi isyarat, memberi petunjuk kepada suatu topik dalam akidah, iaitu nubuat. Walaupun tidak semua nabi disebutkan, tapi maknanya ada sedikit petunjuk tentang nubuwah, tentang kenabian, iaitu tentang Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keingkaran orang-orang musyrikin. Wa yaquluna mata hadzal fath. Ya, mereka mengatakan bahawa bila masanya akan berlakunya kemenangan yang telah engkau janjikan wahai Muhammad, in kuntum shadiqin. Kalau kamu ni benar-benar betul orang yang benar. Wa ba'da hadza, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mengambil iktibar agar kita bukan melupakan, maksudnya kita tak ambil kisah. Jangan kita peduli sangat tentang orang-orang yang menentang ajaran Islam. Jangan sampai mereka ni melemahkan semangat kita. Fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Itulah kronologi ringkas tentang surah As-Sajdah. Baik, kita mulakan dengan ayat pertama. Mudah-mudahan dari awal ayat pertama sehinggalah ayat terakhir semuanya dapat kita fahami. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di sini, dalam ayat ini, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan
huruf-huruf yang terputus. Huruf-huruf yang terputus. Kenapa dipanggil terputus? Sebab kita menyebutkan huruf itu seketul-seketul. Bahasa mudahnya begitu. Sebab kalau yang lain, contoh tanzilul kitab bila raiba fih, dia ada baris, dia ada sukun, kan? Dia ada sabdu. Jadi satu huruf ke satu huruf tu dia ada sambungan dia, dia ada harakah dia. Tanzilul kitabi. Kita tak baca ta nun zai ya lam. Tapi alif lam mim dibaca alif lam mim. Sebiji-sebiji huruf tu dibaca alif lam mim. Tak pula dibaca alam. Alam, kan? Dulu adalah kisah-kisah lawak, kan, orang tak pandai baca Quran, dia baca alam. Tapi sekarang ni dah tak dengar lagi lah, alhamdulillah, ya. Kesedaran untuk belajar Quran tu sudah semakin meningkat, tinggal lagi kita nak perkemaskan, alhamdulillah. Baik, Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan alif lam mim, dan para ulama berkenaan dengan huruf-huruf begini dipanggil sebagai al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus, yang dibaca satu persatu, seketul-seketul, sebiji-sebiji. Ya, berkenaan dengan huruf muqatta'ah ini, para ulama berbahas panjang lebar sehingga terhasil pelbagai pendapat. Ya. Ada ulama mengatakan bahawa alif lam mim ini dan juga yang seumpama dengannya, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad ta ha yasin, ha mim dan sebagainya, ada maknanya. Ada yang berpendapat begitu. Maka mereka cuba berusaha untuk mencari maknanya. Sama ada melalui riwayat-riwayat yang sama ada riwayat yang sahih ataupun yang tak sahih pun mereka cuba juga dapatkan. Ya. Kadang-kadang dalam kitab tafsir punyalah pengarang tu nak ceritakan maksud alif lam mim tu, sehingga kadang-kadang riwayat yang dhaif pun diambil juga. Ya. Dan ini dikritiklah oleh ulama, kan? Sebab perkara ni kita berkenaan dengan perkara yang rumit sebegini tak memadailah dengan hadis dhaif. Dan ada juga ulama yang menggunakan metod lain, iaitu mereka tak terangkan langsung, terus sahaja serah pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ayat ini di antara mutasyabihat, ayat yang tak perlu kita bahas. Sebaliknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa ke kita serah pada Allah? Bukankah Allah kata Quran ni boleh dipahami, mudah dipahami? Yalah, memanglah boleh dipahami, tapi bagi orang yang Allah buka lah. Kalau kita ni memang Allah tak buka pengetahuan tentang itu, maka eloknya kita baca sajalah, sekali lalu kita serahkan saja. Ini kata ulama yang mengikut itijah yang kedua, pendekatan yang kedua, serah saja, lalu saja. Maknanya bila mereka tafsirkan ayat-ayat begini, mereka alif lam mim, mereka tulis dalam tafsir alif lam mim juga. Sebagaimana dalam terjemahan pun sama. Terjemahan di depan saya pun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, alif lam mim kata dia. Dia tak ada terang apa-apa. Bahkan ditulis sebiji-biji begitu. Sebagaimana yang Quran sebutkan, alif lam mim. Dan ada juga metod yang ketiga, seperti mana metod Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan bahawa inilah yang lebih hampir kepada sahih, maknanya lebih hampir kepada ketepatan. Maknanya Syekh Tantawi berdasarkan ijtihad dia, beliau mengatakan bahawa mungkin inilah pendapat yang paling sahih. Apa kata beliau? Beliau pun sebenarnya nukilkan daripada ulama dululah. Cuma beliau kaji, bandingkan pendapat ni. Beliau merasakan inilah pendapat yang lebih tepat. Apa dia? Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, pendapat yang paling hampir dengan ketepatan ialah huruf-huruf muqatta'ah ini didatangkan dalam beberapa surah dengan satu tujuan, iaitu tujuannya ialah untuk menarik perhatian terhadap kemukjizatan Al-Quran. Itu tujuan dia sebenarnya. Maknanya alif lam mim tu dia Syekh Tantawi tidak mengertikannya, membiarkannya alif lam mim itu alif lam mim. Sebab kalau diertikan maka tak adalah mukjizat. Alif lam mim itu menjadi mukjizat bila mana ia kekal dalam bentuknya yang asal. Sebab apa? Macam mana ia menjadi mukjizat? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, Quran ini diturunkan dalam bi'ah ataupun suasana masyarakat yang mementingkan bahasa Arab.
dengan balaghahnya, dengan keindahan bahasanya. Ya, sebab itu suasana zaman ketika mana Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, suasana masyarakat ketika itu, mereka sangat mementingkan tentang syair, tentang balaghah, tentang keindahan bahasa Arab. Mereka saling berlumba-lumba menghasilkan syair-syair yang indah gaya bahasanya. Ya, syair-syair yang indah itu digantungkan di Kaabah. Seperti mana muallaqat sab'ah, 7 syair yang digantungkan di Kaabah kerana keindahan bahasanya, kecantikan bahasanya. Maka mukjizat ini kita kena faham, para ulama mengatakan mukjizat setiap nabi itu Allah Taala akan berikan bersesuaian dengan apa yang dibanggakan oleh zaman itu. Kalau pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka sudah ada sedikit teknologi perubatan, mereka adalah sedikit ilmu perubatan, maka Allah datangkan Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat yang mengalahkan apa yang mereka banggakan. Mereka bangga mereka boleh merawat begini. Nabi Isa datang, aku boleh menghidupkan mayat yang telah mati. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa uhyil mauta. Aku boleh menghidupkan orang yang telah mati. Maka dengan cara itu, maka surrender lah. Sepatutnya lah. Tapi mereka tak surrender juga. Adalah pengikut Nabi Isa AS kan, tapi yang ramainya tak ikut lah. Jadi orang yang melihat dengan mata hati, jangan kata ini bukan manusia biasa ni. Ya, kalau sampai boleh menghidupkan yang mati, kami yang doktor, yang pakar ni pun kami tak boleh hidupkan. Kalau kami boleh hidupkan, maka nescaya lebih aula lagi lah kami hidupkan ibu bapa kami yang dah mati. Kami sayang ibu. Kami sendiri pun tak boleh hidupkan. Maka itu menjadi mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Begitulah juga dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa alaihissalam diutuskan kepada Firaun, dan Firaun ini berbangga dengan sihir-sihir, tukang-tukang sihirnya ramai, sihirnya hebat. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam datang dengan mukjizat yang lebih hebat daripada sihir, iaitu tongkat. Bukan tongkat saja, sebenarnya banyak lagi, tangan bercahaya apa semua. Ya, maka itu membuktikan kebenarannya. Maka begitulah juga dengan Al-Quranul Karim, diturunkan pada saat ketika mana manusia berlumba-lumba, ya, menunjukkan, mempamerkan, menzahirkan keindahan puisi-puisi mereka, syair-syair mereka. Maka bila Quran turun dengan surah yang ada al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, maka inilah yang menjadi mukjizat. Kerana apa? Kerana segala syair pun dia tidak akan ada alif lam mim yasin kaf ha ya ain sad, tak ada. Tidak ada mana-mana penyair ke, ahli bahasa Arab ke, ahli balaghah ke pada zaman itu yang memulakan karya mereka dengan alif lam mim kaf ha ya ain sad, tak ada. Tetapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surah yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan huruf-huruf begini, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini daripada Allah Taala, maka mereka tidak ada, sepatutnya lah mereka tidak ada point, tidak ada sebab untuk menolak. Kerana apa? Kerana kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menulis, yang menyusun ayat-ayat, pasti tidak ada alif lam mim semua ni. Manusia buat apa? Kalau manusia macam kita ni kan, kalau kita nak tulis karangan ke apa kita nak taruh ABC ataupun XYZ? Tak, makna kata tidak ada sebab. Tapi bila Nabi SAW datang membawakan surah, dimulakan dengan alif lam mim dan sebagainya, dan Nabi SAW kata alif lam mim ni daripada ni ke? Daripada Allah? Ya, daripada Allah. Maka itu membuktikan bahawa kalau Nabi SAW pertahankan huruf muqatta'ah itu, ditegaskan bahawa itu adalah daripada Allah Ta'ala, maknanya pastilah bukan daripada dirinya sendiri. Kerana kalau manusia, dia tidak akan mendatangkan huruf-huruf muqatta'ah di awal perbicaraan. Ya. Maka itulah yang disebutkan oleh Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala. Maka fungsi alif lam mim itu, kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ialah untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, menunjukkan bahawa Quran itu bukanlah
karangan manusia biasa, rekaan manusia biasa. Kerana kalau manusia biasa, yang orang yang paling tinggi, hebat bahasa Arabnya pun tidak akan tulis begitu. Tidak akan mendatangkan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Maka bila datang dengan huruf muqatta'ah, kemudian Nabi SAW tegaskan ini memang daripada Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan pasti ada sesuatu yang menyebabkan Nabi SAW perlu juga untuk sebut alif lam mim tu. Itulah dia, tidak ada lain dan tidak bukan, sebab itu ialah kerana perintah Allah. Allah perintahkan baca alif lam mim, kena bacalah. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tanzilul kitabi la raiba fi. Tanzilul kitabi la raiba fi. Turunnya Al-Quran itu, turunnya Alkitab, iaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya daripada Rabbul Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Dan tanzil itu boleh di-i'rabkan dengan beberapa i'rab lah. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, penting jugalah dia tahu. Boleh di-i'rabkan tanzil itu sebagai mubtada' dan khabarnya jauh ke belakang, iaitu mir Rabbil Alamin. Tanzilul kitabi mubtada', mir Rabbil Alamin adalah khabarnya. Habis itu la raiba fi apa dia? Namanya jumlah mu'taradah. Jumlah mu'taradah ni macam kita kalau dalam bahasa Melayu ni dalam kurungan. Dalam kurungan. Sesuatu yang diletakkan dalam kurungan. Dia tidak bukanlah daripada struktur ayat utama. Bukannya subjek, bukan predikat. Atau boleh juga la raiba fi itu sebagai hal. Hal kepada kitab. La raiba fi. Kan dalam bahasa Arab, kalau sekiranya satu jumlah, satu ayat itu didatangkan selepas isim yang ma'rifah, yang ada alif lam, maka dia adalah hal. Kalau jumlah datang selepas nakirah, maka ia adalah sifat. Sifat. Maka di sini boleh juga di'irabkan sebagai hal. Maksudnya kalau di'irabkan sebagai hal, tanzilul kitabi la raiba fi mir Rabbil Alamin, turunnya Alkitab daripada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak ada syak padanya. Tidak ada syak padanya. Boleh juga dalam tafsir-tafsir yang lain, seperti mana dalam tafsir Qurtubi dan sebagainya. Saya tak bawa tafsir Qurtubi hari ini, tapi insyaAllah saya ingat. Ada juga disebutkan wajah i'rab yang lain, iaitu tanzil itu boleh juga jadi khabar. Khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Mubtada'nya ialah hadha. Hadha tanzilul kitab. Ini depan ni. Ini adalah penurunan Alkitab. Quran ini adalah kitab yang diturunkan. Bahasa mudahnya begitulah. Ya. Baik, kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini, la raiba fi itu dia bukan mubtada', dia bukan khabar. Ya, tapi dia duduk tengah-tengah. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Kenapa Allah Taala selitkan di tengah-tengah? Walhal boleh sahaja dikebelakangkan. Tanzilul kitabi mir Rabbil Alamina la raiba fi. Maka kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, kerana nak bagi faham kepada kita, nak terangkan pada kita bahawa isu tentang autoriti dan keabsahan Al-Quran ini bukan suatu benda yang boleh bertangguh. Dia kena cepat-cepat bagi tahu. Sebab itu dikedepankan. Sebelum datang khabar, sudah didatangkan la raiba fi, jumlah tadi tu, jumlah mu'taradah. Ya. Walaupun dari segi struktur ayat biasa, ayat-ayat kita ni lah, ayat orang biasa, yang diutamakan ialah mubtada' khabar. Tapi la raiba fi itu dikedepankan dengan segera, nak menunjukkan bahawa isu tentang autoriti dan keabsahan, kesahihan, ketepatan Al-Quran itu memang isu yang memang tak boleh bertangguh. Memang kena cakap awal-awal, kena pertahankan. Itu adalah isu utama. Tanzilul kitab la raiba fi. Sebut dulu, kemudian barulah sebut mir Rabbil Alamin. Masya Allah. Itu kata Syekh Tantawi lah. Saya ni tukang baca saja. Baik. Mir Rabbil Alamin. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut minallah? Minallah lebih jelas. Tanzilul kitab la raiba fihi minallah. Quran tu turun daripada Allah, jelas. Tapi disebutkan mir Rabbil Alamin. Kerana nak beritahu pada manusia, kamu jangan main-main. Yang turunkan Quran ini ialah Rabb kepada sekalian alam. Kerana itu di-highlightkan Rabbil Alamin. Kamu jangan main-main.
Quran ini, kalau kamu nak lawan, kamu kena ingat Quran ini datangnya daripada yang menciptakan kamu, yang mentadbir kamu, yang berikan kamu rezeki. Itu semua terkandung dalam kalimah Rabbil Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Am yaqulun, am ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai am al-munqati'ah. Dia adalah penerangan dia. Ya. Jadi am di sini bukanlah, kalau am yang biasa kita baca, am ni jadi atau. Turidu khubzan am mauzan. Adakah kamu nak roti ataupun pisang? Am ni jadi atau. Tapi am di sini, am di sini kata ulama dia adalah am al-munqati'ah. Jadi am di sini maknanya adalah fungsinya seperti mana fungsi bal. Bahkan. Bal ini menunjukkan bahawa sebelum bal itu berbeza dengan selepas bal. Kalau sebelum bal tadi, sebelum bal iaitu ayat tanzil menunjukkan Quran itu memang benar-benar sahih, memang benar-benar absah, memang betul-betul terbukti keabsahannya, kesahihannya, ketulenannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas am yang berfungsi sebagai bal menunjukkan yang sebaliknya. Apa dia sebaliknya? Yaquluna iftarah. Orang-orang musyrikin mengatakan bahawa Quran itu adalah bahawa Quran itu ialah rekaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftarah. Dia telah merekanya, telah menciptanya. Dia itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini adalah dakwaan orang musyrikun. Orang musyrikun menganggap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka, yang mencipta, yang susun, yang tulis Al-Quranul Karim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbik. Bila ada bal maknanya yang selepasnya, selepas bal itu berbeza dengan sebelumnya, terbalik. Orang-orang musyrikin mengatakan bahawa Quran itu ialah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal sebaliknya huwal haqqu mir rabbik. Ia adalah hak, kebenaran daripada Tuhan kamu. Ia adalah kebenaran daripada Tuhan kamu. Allah kata, apa pula Quran itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quran itu daripada Tuhan kamu. Quran itu memang benar-benar daripada Tuhan kamu. Bal huwal haqqu mir rabbik. Cuba kita perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Quran itu daripada Allah. Kalau kita guna ayat bahasa Arab biasa, kita akan cakap apa? Bal huwa mir rabbik. Bal huwa mir rabbik. Sebaliknya Quran itu daripada Tuhan kamu. Tapi di sini Allah Ta'ala meletakkan satu kalimah, bal huwal haqqu. Di situ menunjukkan penegasan. Penegasan. Walaupun kalau dicabut al-haqqu tu pada ayat biasalah, bukan ayat Quran. Ayat Quran tak boleh cabut-cabut. Ayat biasa kalau dicabut al-haqqu tu, maknanya sudah memadai. Pengertian ayat itu sudah memadai. Bal huwa mir rabbik. Sebaliknya ataupun bahkan Quran itu daripada Tuhan kamu. Itu dah memadai untuk menafikan dakwaan orang musyrikun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan bahawa memang benar-benar kerana itu diletakkan bal huwal haqqu mir rabbik. Subhanallah. Itu yang saya selalu tekankan dalam kuliah-kuliah tafsir, sama ada di sini atau di Masjid Al-Um, di mana-mana lah. Setiap kalimah tu dia ada fungsi dia, dia ada rahsia dia. Kenapa diletakkan? Kadang-kadang orang-orang orientalis mereka ni mengkritik Al-Quran, mereka mempertikaikan macam ni lah. Kenapa nak kena taruh perkataan ini? Tak payah pun tak apa. Ini perkataan ni tak ada faedah. Sebenarnya kalau kita kaji dia ada faedah. Kan? Kalau kita mendalami, tadabbur, kita akan mendapati bahawa tidak ada satu kalimah. Bahkan kata Syekh Sya'rawi, tidak ada suatu huruf zaidah di dalam Quran. Ini beliau punya pandangan lah. Kalau ulama tafsir dia kata ada huruf zaidah. Panjang perbahasannya. Cuma kita nak beritahu bahawa
Semua yang di dalam Quran, semuanya itu semuanya ada fungsi, ada makna, ada rahsia di sebaliknya. Bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan Quran itu benar-benar daripada Tuhan kamu. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Li. Bila kata li maknanya untuk. Untuk. Tujuannya apa? Untuk kamu, untuk kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang yang memberi peringatan, orang yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau. Maknanya Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, tujuannya ialah supaya dengan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan peringatan kepada suatu kaum yang mana kaum tersebut ma atahum min nazir. Tidak pernah datang kepada mereka seorang pun daripada nazir, pemberi peringatan. Jadi kaum di sini, kaum yang dimaksudkan ni siapa dia? Dalam tafsir Qurtubi disebutkan kaum di sini tidak lain dan tidak bukan ialah kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini, mereka ni belum ada nabi yang datang kepada mereka. Kalau ada pun lama daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Inilah ayat yang menunjukkan bahawa ayat inilah yang dijadikan dalil bagi ulama akidah yang mengatakan bahawa ibu bapa Nabi SAW dikira sebagai ahli fatrah. Dikira sebagai orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Ini menolak pandangan sebahagian orang yang mengatakan bahawa ibu bapa Nabi SAW di dalam neraka. Kalau kita biasa dengar kan, ada orang kata begitu. Dia kata ibu bapa Nabi SAW di dalam neraka. Kemudian mereka berhujahlah dengan hadis. Di antaranya seorang sahabat Nabi SAW, seorang lelaki datang pada Nabi SAW, bertanya pada Nabi SAW, Aina abi? Di manakah bapaku? Maka kata Nabi SAW, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapa aku dan bapa kamu di dalam neraka. Di dalam neraka. Hadis ini dijadikan dalil. Itu yang berkenaan dengan bapa. Berkenaan dengan ibu, iaitu hadis tentang Nabi SAW memohon izin kepada Allah Ta'ala untuk menziarahi kubur ibu Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala tidak mengizinkan Nabi diizinkan untuk ziarah, tapi tak diizinkan untuk berdoa, memohon keampunan. Maka itu seolah-olah menunjukkan ibu Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Kita nak tahu apa jawapan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, benda berkaitan dengan akidah ni kita kena faham bahawa dalil yang diutamakan ialah dalil yang qat'i, dalil yang mutawatir. Jadi hadis-hadis yang disebutkan tadi, hadis itu bukan mutawatir, hadis yang ahad. Maksud hadis ahad ini ialah bilangan perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak ramai. Sedangkan Quran ini disyaratkan mesti mutawatir. Ketika mana para sahabat mengumpulkan Al-Quran, disyaratkan Quran ini mestilah paling kurang ada dua orang yang menghafal ayatnya, baru dimasukkan dalam mushaf. Ketika ini cerita ketika mana para sahabat nak kumpulkan Quran semula, nak membukukan Quran. Kemudian setelah itu, bila dah siap dikumpulkan, mushaf itu diberikan kepada umat Islam di bandar-bandar utama, di sana sini di Syam, diberikan satu nuskah kepada Madinah, kepada Mekah dan sebagainya. Maka sahabat yang melihat mushaf tersebut, semua sahabat bersepakat. Maka terhasil suatu persepakatan bahawa dalil-dalil Quran itu mencapai tahap mutawatir, mencapai tahap yakin. Sedangkan hadis yang dibacakan tadi itu bukan hadis yang mutawatir. Maka bila bertembung suatu ayat Quran dengan hadis yang bukan mutawatir, pastilah diutamakan ayat Quran. Jadi kalau kita lihat ayat Quran, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa sebelum Nabi SAW datang, pada ketika itu, zaman sebelum Nabi SAW datang, tidak ada mana-mana Nabi yang sampai pada mereka. Ini ayat disebutkan, ma atahum min nazir. Kaum Quraisy itu tidak datang kepada mereka seorang pun daripada nazir, daripada pemberi peringatan. Tak ada. Jadi bila satu kaum itu tidak sampai kepadanya peringatan melalui Nabi,
maka mereka dikira apa? Dikira ahli fatrah, iaitu orang-orang yang hidup pada zaman ketiadaan Nabi. Maka mereka ini ya adalah, kita tak panggil mereka ahli neraka, tak boleh. Sebab Allah Taala mengatakan bahawa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami, kata Allah Taala, kami tidak mengazab sehinggalah kami mengutuskan rasul. Jadi belum diutuskan rasul, bagaimana pula kita anggap orang tu kafir? Orang tu belum berjumpa, manalah tahu kalaulah mereka berjumpa dengan rasul, maka mereka ni beriman. Jadi kita tidak boleh buat keputusan bahawa orang yang hidup sebelum diutuskan Rasulullah SAW sebagai kafir. Tak boleh. Mereka ni adalah ahli fatrah. Maka apa kita buat? Kita serahkan kepada Allah. Ataupun setengah ulama mereka memang menjazamkan bahawa keturunan Nabi SAW itu semua adalah athhar, iaitu semuanya adalah suci daripada syirik, suci daripada zina, semuanya lahir daripada perkahwinan yang sah berdasarkan hadis juga, ada hadisnya. Maka kalau kita tak nak kata begitu, paling kurang kita tawakuf, makna kata kita diam sajalah, kan? Janganlah kita kata ibu bapa Nabi SAW kafir, sebab ibu bapa Nabi SAW hidup sebelum diutuskan nazir. Dalam ayat ni pun sebut litunzira qauman ma atahum min nazir. Belum diutuskan nazir lagi. Ya. Ada orang yang mengatakan, bukankah sudah ada ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah? Maka dijawab oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan zaman ibu bapa Nabi SAW terlalu jauh. Dan kita pun tahu bahawa setiap Nabi ini mereka ada golongan yang diutuskan. Ya, ada Nabi yang diutuskan untuk satu keluarga. Ada Nabi yang diutuskan untuk satu kaum. Ada Nabi yang diutuskan untuk satu negeri, satu daerah. Tetapi tidak ada Nabi yang diutuskan rahmatan lil alamin seperti Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sekiranya ajaran Nabi Ibrahim AS itu masih ada pada zaman itu, pada zaman ibu bapa Nabi SAW hidup, maka itu adalah hanya semata-mata kelebihan lah, tapi bukanlah suatu kewajipan Nabi Ibrahim AS untuk menyampaikan sehingga ke tahap itu. Maka dan satu lagi ialah keterpeliharaan syariat terdahulu itu tidak dijamin. Ya, yang dijamin ialah keterpeliharaan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tak tahu adakah ajaran Nabi Ibrahim AS yang ada masih berbaki ketika zaman itu masih sahih ataupun sudah diselewengkan. Kita pun tahu bahawa orang Arab jahiliyah mereka tawaf dalam keadaan berbogil. Jadi adakah ajaran Nabi Ibrahim AS yang ada pada ketika itu boleh kita katakan ajaran itu datang kepada mereka dalam keadaan rupa bentuk yang sahih? Maka pelbagai persoalan, tanda tanya. Maka oleh kerana itu janganlah kita mengatakan bahawa ibu bapa Nabi SAW ni mereka ni sudah ada pemberi peringatan. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Bukankah ajarannya dah lama terputus? Dia kata ada lagi, masih ada pengamal-pengamal. Maka kita jawab tidak, bukan begitu. Kerana zaman dia telah terlalu jauh dan ketulinan ajarannya pun itu tidak dapat dipastikan. Maka hukum mereka ni ialah hukum ahli fatrah. Sama ada kita katakan bahawa mereka ni dengan rahmat Allah mereka ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih belum diutuskan Nabi ketika itu, ataupun kita diam sajalah, kita tawakuf saja. Apa yang penting dalam ayat ini mengatakan sebelum itu belum ada lagi nazir, belum ada lagi rasul yang diutuskan untuk memberikan peringatan. Maka kerana itulah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Tujuannya apa dia? Harapannya apa dia? Matlamatnya apa? La'allahum yahtadun. Supaya mereka mendapat hidayah, mereka mendapat petunjuk. Makanya Quran itu diturunkan agar Nabi SAW memberikan peringatan, berdakwah dengan Quran. Maka di sini kita kena mengambil pengajaran, benda paling utama sekali dalam kita nak berdakwah ni, bekalannya ialah Quran. Sebab Allah Ta'ala sebutkan begitu, litunzira qauman ma. Quran itu tujuannya ialah supaya kamu wahai Muhammad
berdakwah dengan Quran, memberikan peringatan dengan Quran. Maknanya menjadikan Quran itu sebagai isi dalam dakwah kamu. Dan yang kedua ialah tujuannya supaya kita semua mendapat hidayah, petunjuk. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti pada ayat yang ketiga ini insya-Allah. Seperti mana kita sebutkan pada awal kuliah tadi, kita cubalah untuk menghafal ayat-ayat yang kita bincangkan, macam contohnya hari ini 1 hingga 3. Jadi kita ada masa 7 hari tuan-tuan. Kita ada masa 7 hari tuan-tuan dan puan untuk kita hafal. Sehinggalah bertemu Jumaat yang akan datang. Baru kita masuk ayat yang keempat. Dalam 7 hari takkan tak boleh hafal kan? Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fi, sehingga la'allahum yahtadun. Kan? Jadi dengan cara tuan-tuan puan-puan ikut pengajian begini, 3 ayat, insya-Allah habis kita bicarakan tentang tafsir As-Sajadah ni, habislah, khatamlah hafalan surah As-Sajadah kita, insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Sekiranya ada salah silap, kekurangan, saya mohon maaf daripada tuan-tuan puan-puan, para asatidzah yang mengikuti. Mohon kalau sekiranya ada cadangan dan juga teguran yang untuk penambahbaikan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan puan-puan. Sehingga berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.